Jadi ada beberapa orang lagi yang masih belum hadir sebenarnya. Tapi cikgu tak dapatlah nak tunggu. Sebab sekarang dah pukul 5.40, dah 10 minit dah. Okey, jadi kita akan teruskan dahulu kelas kita. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk yang beragama Islam, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi kita teruskan kelas kita. Okey, cikgu akan mula share screen. Okey. Okey, jadi pada petang ni semua orang kena menyalin. Semua orang kena menyalin. Sebab ada beberapa kawan kamu kata cikgu bagi lewat. Memang sebab kita punya kelas bila hari Isnin cikgu sepatutnya bagi lagi pagi. Tapi tak apa, cikgu akan awalkan. Macam hari ni kelas, Ahad tu cikgu dah hantar bahan dulu. Okey. Okey, jadi pada hari ni kita nak belajar pasal apa? Syahmi, kita nak belajar pasal apa Syahmi agak-agak ni? Algebra. Ya, bagus. Okey, pada hari ini fokus kita adalah masih lagi algebra. Kamu ada lagi 2 kelas, kelas yang ni dengan kelas minggu depan. Dua-dua fokusnya masih lagi pada algebra. Apa fokus kita? Fokus kita pada kelas ini adalah mencari nilai huruf. Huruf ni apa? Huruf ni dia datang dengan nama lain dia. Nama dia pemala. Pemala. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil unknown. Unknown. Kod-kod ada yang ambil DLP dekat sini. Okey, pemala, variable, unknown, semuanya membawa maksud yang sama iaitu huruf. Huruf apa yang boleh pakai? Huruf yang boleh pakai dekat sini dia tak kisahlah huruf A ke, huruf B ke, huruf C ke sampai Z. Dia tak kisah. Jadi bila kita tengok dalam sesuatu persamaan, kita nak cari nilai huruf. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Ni ada yang tak sempat print, ada yang tak sempat print, tak apa. Tak apa. Untuk yang tak sempat print, boleh tengok dekat depan. Untuk yang dah print pun, kita bagi adil, boleh tengok juga dekat depan. Okey, inilah apa yang kita nak belajar pada petang ini. Boleh nampak ke skrin cikgu share ni? Boleh. Okey. Okey, kalau soalan pertama, dia pakai huruf apa? Apa huruf yang Z. ada di dalam soalan pertama? Huruf apa? Huruf Z. Ya, huruf Z. Kalau dekat soalan kedua, apa huruf dia pakai? X. X, pandai. Kalau dekat soalan nombor 9, dia pakai huruf apa? Y. Y. Jadi pada petang ni, cikgu nak ajar kamu semua macam mana nak cari nilai-nilai huruf tu. Contoh dekat soalan nombor 1, Z ni berapa? X ni berapa? Y ni berapa? Okey, persamaan kita dah panjang sikit daripada yang kita belajar pada Sabtu dan Ahad lepas. Nampak? Dah panjang sikit. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, kita ada berapakah hukum penyelesaian algebra? Siapa tahu? Ada 4. Berapa hukum dia, Syahmi? Rasa-rasa ada berapa hukum dia? Nota minggu lepas ataupun nota Sabtu Ahad ni. Ada berapa hukum? Siapa nak bagi tahu boleh bagi tahu. Salihah, ada berapa hukum Salihah? Alamak, okey. Cikgu tunjuk yang pertama Okey, yang pertama positif. Bila cikgu cakap positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila cikgu cakap negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua?
Positif. Ya, positif. Yang ketiga, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, bahagi, pandai. Okey, yang keempat, bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Ya, darab. Okey, kita fokus. Macam mana kita nak tahu nombor tu positif ke nombor tu negatif? Okey, setiap simbol, silap. Setiap nombor ada simbol. Simbol tu terbahagi kepada dua. Sama ada dia positif ataupun dia negatif. Jadi, simbol ni berada di mana? Simbol dia Belakang. berada di mana? Belakang nombor ke depan nombor? Belakang nombor. Pandai. Simbol berada di belakang nombor. Okey. Itu cara kita nak tengok dia positif ke dia negatif. Contoh, positif 5, negatif. Positif 3. Okey, 5 yang dekat sini yang cikgu bulatkan warna merah tu. Dia positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Okey, 6 yang cikgu baru bulatkan tu. 6 tu sebenarnya dia positif 6 ke dia negatif 6? Cikgu soal. Negatif 6. Pandai. Okey, 3 yang cikgu baru bulat tu dia sebenarnya positif 3 ke negatif 3? Positif 3. Okey, pandai. Okey, 4 yang cikgu baru bulatkan tu dia positif ke negatif 4? Negatif 4. Okey, bagus. Itu adalah cara kita nak tahu dia datang dalam keadaan positif ke ataupun negatif. Jadi kalau siapa faham yang cikgu terangkan dia positif ke dia negatif ke, maksudnya dia dah jelas hukum nombor 1 dengan hukum nombor 2. Okey, untuk darab, kita akan pergi kepada darab. Macam mana kita nak tahu bila nombor dengan huruf dalam keadaan darab? Per. Tak. Sekejap. Tengok. Tengok nota sebelum ni. Dia duduk Bersebelahan. Ya, betul. Dia dalam keadaan darab bila dia duduk bersebelahan. Maksudnya apa? Maksudnya bila nombor dan huruf bersebelahan. Darab adalah apabila huruf dan nombor bersebelahan. Sebagai contoh, kita akan pergi kepada contoh. 3A. 3A. Huruf 3, kita tulis 3. A sebenarnya dia ada darab tengah-tengah tu. 3A. Boleh faham ke? Boleh. Okey, pandai. Bagus. Cikgu tak dengar suara seorang je jawab boleh. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi, bila kita nak tengok dia dalam keadaan darab, bila dia duduk bersebelahan. Nombor, huruf duduk tepi-tepi. Dia jadi kawan. Okey. Selesai nombor 3. Okey, nak tengok kepada nombor 4. Okey, bila dia dalam keadaan bahagi? Syahmi, bila dia dalam keadaan bahagi? Berapa? Siapa tahu? Izhana. Berapa? Bila dia dalam keadaan bahagi? Bila nombor, tengok tulis, cikgu tulis nombor dan huruf dalam pecahan. Ini adalah apabila dia dalam keadaan bahagi. Ni nota-nota ni kena salin. Tak pun ambil gambar. Okey, ambil gambar, screenshot. Okey, macam mana? Contohlah cikgu buat A/3. A/3 ditulis juga dalam keadaan A bahagi 3. Inilah yang kita nak. Kita nak tahu bila dia dalam keadaan darab,
bila dia dalam keadaan bahagi, bila dia dalam keadaan tambah dan bila dia dalam keadaan tolak. Inilah hukum-hukum yang kita kena baca dan kita kena fahamkan. Jelas ke semua tentang hukum-hukum ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sempat ambil gambar tak? Nias sempat ambil gambar tak? Malu-malu. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak dengar suara sikit. Cikgu nak dengar respon sikit. Sempat salin kan ambil gambar tak? Sempat salin tak? Sempat. Okey. Kalau siapa-siapa yang tak sempat, ambil gambar. Cikgu bagi masa. Ni kena ada dalam buku nota. Ini adalah nota kamu. Nota. Cikgu tulis nota. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak sempat salin, sila ambil gambar. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, bagus. Terima kasihlah. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita akan pergi cuba buat latihan. Kita akan cuba kukuhkan kita punya latihan tentang pemahaman yang tadi. Ini kita recap balik lesson kita yang lepas. Okey, A tambah 3 sama dengan 10. Okey, A tambah 3 sama dengan 10. Okey, bila kita nampak A tambah 3 sama dengan 10, sekarang ni kita adalah fokus kita mencari nilai huruf. Kita nak cari nilai huruf. Ni soalan 1. Okey, ni soalan 1. Soalan 2, cikgu buat B pula. B tolak 5 sama dengan 12. Cikgu buat 12 juga. Okey, cikgu pergi kepada 3. Okey, soalan nombor 3 dekat sini. Soalan nombor 3 dekat sini kita dah pergi kepada soalan nombor 3 dekat sini. Cikgu pergi pula 5C. Cikgu buat C. Sama dengan 25. Soalan nombor 4. Cikgu buat apa? Cikgu buat D pula. D per 2 sama dengan 10. Okey. Ini adalah apa yang kita baru belajar pada minggu lepas. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dulu soalan ni macam mana nak selesaikan. Okey, boleh ke cikgu mulakan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni fokus cikgu apa? Tadi cikgu dah bagi kamu nota. Ni nota. Sekarang cikgu nak bagi kamu contoh. Lepas ni kita akan pergi kepada latihan. Okey, jadi kita punya contoh ni fokus kepada apa? Cari nilai huruf. Cari nilai huruf. Jadi setiap soalan ni kalau dekat soalan nombor 1, kita nak cari huruf A. Kalau dekat soalan nombor 2, kita nak cari huruf B. Kalau dekat nombor 3, kita nak cari huruf C. Dan akhir sekali dekat nombor 4, kita nak cari huruf D. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok betul-betul macam mana cikgu cari huruf A, B, C, D. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey, bila kita nak cari nilai huruf. Okey, ni ada A dekat sini. Syarat dia apa? Syarat dia huruf mesti duduk sorang-sorang. Huruf mesti duduk sorang-sorang. Jadi bila ada huruf dekat sini, huruf tu sorang-sorang kat mana? Dia sorang-sorang. Okey, sini adalah bahagian kiri, left side. Left side. Sini adalah bahagian kanan. Apa yang cikgu masukkan sorang-sorang? Huruf tu mesti duduk belah kiri sorang-sorang. Tapi masalahnya dia ada 3 dekat sini. Jadi 3 yang cikgu bulatkan pakai warna hijau tu, daripada kiri cikgu kena alih pergi kepada kanan.
Okey, jadi dekat sini yang belah kiri tinggallah A sahaja. Bila cikgu dah alihkan 3. Sama dengan cikgu tak kacau, 10 pun cikgu tak kacau. Yang cikgu pindahkan 3 sahaja. Sekarang ni cikgu nak soal kamu, 3 tu dia dalam keadaan positif 3 ke negatif 3? Positif 3. Pandai. Dia dalam keadaan positif 3. Jadi kalau dia positif, kita pindahkan ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif 3. Nampak dekat sini, pada awalnya di kiri, positif 3. Bila kita pindahkan ke sebelah, dia jadi apa? Dia jadi negatif 3. Itulah apa yang cikgu maksudkan positif jadi negatif. Okey, A sama dengan 10 tolak 3. Masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator ataupun congak 10 tolak 3 dapat berapa? 7. Ya, kita dapat 7. Jadi jawapan nombor 1 adalah 7. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Salin. Salin. Ada soalan tak nak tanya cikgu dekat soalan nombor 1? Okey. Tak ada Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan pergi kepada soalan nombor 2. Boleh cikgu teruskan soalan nombor 2? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok dekat soalan nombor 2, dia ada bahagian kiri. Dia ada bahagian kiri dengan bahagian kanan. Jadi sekarang dekat soalan nombor 2 ni, dia nak apa? Dia nak nilai B. Dia nak nilai B. Jadi bila dia nak nilai B, huruf B kena duduk sorang-sorang dekat belah kiri. Jadi kita tengok dekat sini. Masalah dia B ni dia tak duduk sorang-sorang. Dia ada 5 dekat sini. Jadi bila dia ada 5 dekat kiri, kita kena pindahkan daripada kiri pergi kanan. Okey, jadi cikgu salin balik. Okey, jadi bila cikgu dah pindahkan 5 di kiri ke kanan, tinggallah B di kiri. Sama dengan 12 kekal di kanan. Sekarang, cikgu soal kamu. 5 yang cikgu bulatkan warna hijau tu, dia dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. Bila negatif, pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif 5. Inilah apa yang cikgu maksudkan bila negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif. Okey, kena fahamkan ni. Okey, B sama dengan 12 tambah 5. Tolong cikgu. Cikgu tak boleh nak fikir. 12 tambah 5 dapat berapa? 17. Pandai. Inilah jawapan nombor 2. Inilah jawapan nombor 2. Okey, lepas ni soalan nombor 2, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak dekat cikgu? Tak ada. Okey, bagus. Okey. Okey, inilah cikgu dah terangkan 2 soalan. Cikgu akan pergi pula kepada soalan nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 di kiri dan di kanan. Jadi dekat soalan nombor 3 ni, fokus kita adalah kita nak cari C. Kita nak cari C. Masalahnya dia ada nombor 5 dekat sini. Jadinya kita kena alih nombor 5 yang berada di kiri, kita kena pindahkan dia ke kanan. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Bila cikgu cakap C, C tu tak berubah. C tu kekal di kiri. Sebab apa? Sama dengan pun kekal dekat tempat dia. 25 pun kekal dekat tempat dia. Yang kita alihkan hanyalah yang cikgu bulatkan warna hijau. Okey. Nombor 3. Soalan cikgu dekat kamu. 5C. Bila cikgu nak alihkan 5, 5 dekat kiri tu dia dalam keadaan apa? Positif. Salah. Bila nombor dan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Ya, dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bagi.
Ya, dia akan jadi bahagi. Jadi, kita akan buat 25/5. Ataupun kita cakap 25 bahagi 5. 25 bahagi 5 dapat berapa? Tekan kalkulator. 5. Ya, inilah jawapan soalan nombor 35. Inilah apa yang cikgu nak cuba sampaikan dekat kamu bila dia dalam keadaan darab. Nampak nombor 5 ni, dia dekat sebelah huruf C. Jadi bila nombor dan huruf, dia duduk sebelah-sebelah. Bila dia duduk sebelah-sebelah, kita pindahkan. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab, kita pindahkan ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jelas ke soalan nombor 3? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Kena fahamkan, kena fahamkan ni. Nanti kan cikgu kenapa nak kena fahamkan? Senangnya soalan ni. Nanti kan cikgu terus buat soalan yang dekat depan ni kan, kamu pening. Sebab itulah cikgu mulakan dengan sikit-sikit. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada soalan nombor 4. Okey, ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Sekarang ni kita nak cari D. D sahaja. Maksudnya nombor 2 dekat bawah ni, daripada kiri, kita kena alih pergi kepada kanan. Jadi yang tinggal sekarang D sahaja. Sama dengan 10 kekal di tempat dia. Soalan cikgu dekat kamu, D/2. Bila D/2, bila 2 tu dekat kiri, apa keadaan 2 dekat kiri? Positif ke, negatif ke, darab ke, bahagi? Bahagi. Ya, pandai. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi? Macam mana nak tahu dia dalam keadaan bahagi? Bila dia dalam keadaan pecahan. D/2. Kat situ kita cakap dia dalam keadaan bahagi. Jadi, soalan cikgu, bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Ya, jadi dekat sini dia akan jadi 10 darab 2. Jadi barulah kamu selesaikan. 10 darab 2 dapat berapa? 20. Ya, kita akan dapat 20. Inilah asas. Ini adalah yang asas dia. Okey. Ini adalah yang asas dia. Okey, jadi masing-masing tengok contoh yang cikgu tunjuk dekat nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Dan cikgu harap kamu semua salin. Salin lawa-lawa dalam buku. Okey, lepas kita pergi kepada sesi contoh, masing-masing kita akan buat pula sesi latihan. Jadi, cikgu nak masing-masing sedia dengan kertas. Silap. Sedia dengan buku lah. Cikgu harap kamu dah adalah buku pen. Okey. Jadi kita akan buat 4 latihan. 1. Cikgu buat. 3. Tak naklah 3. Cikgu buat 7 tambah A sama dengan 15. Okey. Selesaikan nombor 1. Yang soalan nombor 2, cikgu buat apa? Cikgu buat B. Tolak 3 sama dengan 2. Nombor 3, cikgu buat 2C sama dengan 100. Okey, akhir sekali soalan nombor 4. Cikgu buat D/5 sama dengan 7. Okey, masing-masing rujuk contoh. Ada 4 contoh yang cikgu dah tunjukkan. Cuba buat latihan yang cikgu bagi dekat sebelah. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, buat. Lepas tu hantar dekat cikgu.
Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu nak tengok kamu cuba. Sebab kita kalau tak cuba, kita tak faham. Kena cuba, kena cuba. Dan siapa-siapa ada soalan, ada masalah, ada tak faham, bagi tahu cikgu. Nak bagi tahu dalam WhatsApp pun boleh, kod-kod lah kalau malu. Okey, untuk yang tak buka kamera lagi, sila buka kamera. Cikgu nak tengok kamu tengah buat ke tak. Nias, okey Nias? Ada soalan nak tanya? Okey. Okey, bagus. Cikgu, Ya, kenapa skrin cikgu kecil? kenapa skrin cikgu kecil? Sebab saya punya skrin handphone ni macam kecil je. Dia tak kecil tu. Oh, kena besarkan, kena besarkan. Kena besarkan. Zoom cikgu punya bahagian. Zoom cikgu punya bahagian. Cikgu. Dah? Dah dapat dah? Dah. Dah. Pin tu. Dia ada simbol pin tu. Ada titik 3 tu, tekan pin cikgu. Nanti kamu nampak yang besar. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat. Orang pertama yang dapat Salehah. Salehah Cikgu, memang terbaik. Ya? belum kalkulator cikgu. Nak guna kalkulator pun boleh cikgu bagi. Punya latihan ni cikgu. Boleh je guna kalkulator. Bagus. Salehah orang pertama jawab pada petang ni. Okey, orang yang kedua, Aina Husna. Bagus, Aina Husna. Pandai. Cikgu, saya nak buat ni cikgu. Okey, baik. So, bagi nama tau Okey, Uzma. Bagus, tak ada masalah. Pandai. Ashraf Irfan. Okey, bagus Ashraf Irfan. Pandai. Bagus, betul semua. Okey. Cikgu tunggu yang lain. Cikgu bagi lagi 3 minit. Nias Arisha. Okey, bagus. Betul semua Nias. Pandai. Okey. Okey, lagi 2 minit. Okey. Okey, bagus Nasuha. Betul semua. Bijak. Okey, cikgu tunggu lagi. Lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Kena cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak dapat. Syahmi dapat buat dah Syahmi? Dah. Okey. Okey, lagi 1 minit. Siapa-siapa yang nak check jawapan dengan cikgu, hantar dekat cikgu. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, lagi 1 minit.
Cikgu kejap. Okey. Cikgu. Okey. Cikgu tunggu. Okey, jadi sudah pukul okey cikgu cek. Okey, ada beberapa orang ni. Cikgu cek kejap. Okey, pandai. Bagus, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini bagus. Cikgu akan buat sama-sama. Untuk yang confuse, untuk yang tak faham macam mana cikgu selesaikan, boleh tengok dekat depan. Boleh ke cikgu mula buat latihan yang cikgu bagi ni? Nak dengar sikit? Okey, baik. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1, 7 tambah A sama dengan 15. Soalan nombor 1 sini, 7 tambah A sama dengan 15. Cikgu nak A saja tapi cikgu kena pindahkan 7. Kenapa? Sebab cikgu nak A tu duduk sorang-sorang dekat kiri sama dengan 15. Yang kita pindahkan hanyalah 7. Kita pindahkan hanyalah 7. 7 tu dia positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Bila kita pindahkan ke sebelah. Kita pindahkan ke sebelah. Positif. Dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Pandai. Jadi sekarang A sama dengan 15 tolak 7. 15 tolak 7 dapat berapa? 8. Ya, 8. Inilah jawapan nombor 1. Untuk soalan nombor 2. B tolak 3 sama dengan 2. Kita nak apa? Kita nak B. Jadi kita kena tinggalkan B tu sorang-sorang. Tapi masalahnya ada 3 sebelah B. Kita kena pindahkan ke sebelah. Jadi bila kita dah pindah ke sebelah, jadi tinggallah B sorang-sorang sama dengan 2. 3 ni sebelum kita pindahkan dia dalam keadaan positif 3 ke negatif 3? Negatif 3. Ya, dia dalam keadaan negatif 3. Jadi, bila kita pindahkan ke sebelah, dia jadi positif 3. Jadi, sekarang 2 tambah 3 dapat berapa? 5. Ya, inilah jawapan nombor 2. Jadi, cara kamu jawab mesti sama sebiji macam cikgu buat dekat depan. Okey. Jadi, cikgu teruskan kepada soalan nombor 3. 2C sama dengan 100. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Jadi bila kita alih ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Si 100 per 2 kita dapatlah 50. Inilah jawapan nombor 3. Mana-mana yang tak dapat sila salin. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 4. D per 5 sama dengan 7. Jadi kita nak D ni sorang-sorang. Ada pula 5 menyebut dekat sini. Jadi kita kena alihlah dia ke sebelah. Kalau kita nampak dia dalam keadaan pecahan, maksudnya dia dalam keadaan apa? Bahagi. Bahagi. Pandai. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. 7 ni darablah dengan 5. Jadi 7 darab 5 kita dapat berapa? 35. Inilah jawapan nombor 4. Selesai kita punya sesi latihan. Jadi ini adalah yang paling asas. Ini adalah kita panggil yang basic. Kamu cuba tengok kepada soalan-soalan dekat depan. Banyaknya. Macam mana nak buat?
Jadi kalau kamu tak faham yang tadi, kamu susah nak selesaikan soalan ni. Jadi bila cikgu dah bagi, cikgu bagi berapa contoh? Cikgu bagi 4 contoh. Lepas tu kita buat 4 latihan. Total ada 8 latihan. 8 contoh kita dah buat. Okey. Jadi barulah cikgu pergi kepada cara nak selesaikan soalan yang panjang dekat depan ni. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi cikgu sebelum cikgu teruskan macam biasa cikgu akan bagi nota dulu. Cikgu akan bagi nota dulu. Okey, nota kita adalah tentang algebra. Salin tahu. Algebra. Okey. Algebra dekat sini adalah tentang huruf. Okey. Okey. Jadi bila kita pergi kepada bahagian, dia terpecah kepada 2 bahagian. Bahagian pertama kita panggil apa? Kita panggil sebutan serupa. Sebutan serupa. Apa dalam bahasa Inggeris dia? Kita panggil like terms. Like terms. Terms tu adalah sebutan. Terms. Like terms. Okey. Ini adalah bahagian pertama. Bahagian kedua kita panggil apa? Sebutan sebutan tidak serupa. Okey. Unlike terms kita panggil. Unlike terms. Untuk siapa-siapa yang ambil bahasa Inggeris. Okey. Jadi dekat sini algebra ni terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, macam biasa cikgu akan tunjukkan. Cikgu kemaskan sikit nota cikgu. Masing-masing boleh salin. Boleh salin. Siapa yang tak rasa macam tak sempat nak salin tu, jangan lupa screenshot. Okey. Jadi, dia dah terbahagi kepada 2 bahagian. Apa yang kita nak fahamkan dalam sebutan-sebutan ni? Okey. Kita nak faham pasal apa? Okey, yang pertama sekali, cikgu bagi kamu contoh. Kita pergi kepada contoh. Contoh sebutan serupa. Apa maksud contoh sebutan serupa? Contoh cikgu bagi 2A dengan 5A. 2A dengan 5A. Jadi bila cikgu tengok dekat sini, untuk nombor 2, dia ada huruf A. Untuk nombor 5, dia ada huruf A. Jadi dekat sini, bila nombor 2, sebelah dia ada huruf A, nombor 5 sebelah dia ada huruf A, kita panggil dia sebutan serupa. Jelas ke? Jelas. Bagus. Okey, yang kedua, kalau tak ada huruf macam mana? Kalau tak ada huruf, cikgu letaklah 2 dengan 5. 2 dengan 5 ni dikira sebagai sebutan serupa. Sebab apa? Sebab 2 yang pertama ni, dia tiada huruf. 5 ni, dia pun tiada huruf. Jadi, dia dikira sebagai sebutan yang serupa. Itulah yang dimaksudkan dengan sebutan serupa ataupun kita panggil sebutan sama. Like terms. Okey, yang kedua, kita pergi kepada sebutan tak serupa. Cikgu pergi kepada example. Ataupun cikgu teruskan kepada contoh. 2A, lepas tu cikgu buat 5B. Ini dikira sebagai sebutan tak serupa. Sebutan yang tak sama. Sebab apa? Sebab 2 ni huruf dia A. Huruf dia adalah huruf A. Tapi 5 ni adalah huruf B. Jadi dia tak sama. Tu yang maksudnya. Maksudnya huruf lain. Huruf lain. Okey. Lepas tu kalau yang biasa, 2A okey dengan 5 kalau cikgu tak letak huruf. Dia pun dalam sebutan yang berbeza. Sebab apa? Sebab 2 ni ada A, tapi 5 ni tiada A. Jadi itulah contoh sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Itulah dia punya contoh. Okey, jadi definisi dia apa? Cikgu terlupa untuk terangkan definisi. Definisi dia adalah
keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Maksudnya apa keadaan yang sama? 2 ni keadaan dia ada A. 5 ni keadaan dia pun ada A. 2 yang dekat bawah ni dia tiada apa-apa huruf. 5 yang dekat bawah ni pun dia tak ada apa-apa huruf. Jadi kita panggil dia keadaan yang sama. Okey. Itu untuk sebutan serupa. Kalau sebutan tak serupa kita panggil apa? Keadaan yang berbeza. Kita panggil dia sebagai keadaan yang berbeza. Jadi kamu boleh salin nota yang cikgu bagi ni. Salin. Okey. Jadi, kenapa kita belajar sebutan serupa dan kenapa kita belajar sebutan tak serupa? Kita belajar sebab sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Selesaikan apa? Kita boleh tambah dan kita boleh tolak. Contoh, kita pergi kepada contoh tadi. Ini 2A dengan 5A. Cikgu boleh tambahkan 2A tambah 5A. Macam mana nak tambah? Kita ambil dia punya nombor sahaja. Ini nombor dia 2, ini nombor dia 5. 2 tambah 5 dapat berapa? 7. Ya, kita dapat 7. Tapi bila kamu tambah, kamu jangan lupa. Dia ada A. Jadi, 2A tambah 5A, kita dapat 7A. Tu maksud cikgu. Ini adalah contoh yang pertama. Kita pergi contoh kedua. 2 tambah 5. 2 tambah 5. 2 tambah 5 kan boleh diselesaikan. Kita dapat 7 juga. Inilah sebab kita belajar sebutan serupa. Ataupun kita panggil like terms. Benda yang sebutan serupa kita boleh selesaikan. Jelas ke? Boleh faham yang cikgu tunjuk setakat ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, kalau sebutan tak serupa, sebutan tak serupa dia apa? Dia tak boleh diselesaikan. Tak boleh diselesaikan. Okey. Jadi contoh cikgu pergi kepada soalan yang pertama, 2A tambah 5B. Dia tak boleh selesaikan dalam keadaan tambah dan tolak tau. 2A tambah 5B. Jadi kita tengok dekat sini sebutan dia A. Dekat sini sebutan dia B. Huruf A dengan huruf B tak boleh ditambahkan. Jadi jawapan dia jadi macam mana? Jawapan dia akan jadi 2A tambah 5B juga. Tu maksud cikgu. Okey, yang kedua kalau 2A tambah dengan 5, dia adalah sebutan yang berbeza. Kenapa? Sebab dekat 2 dia ada A. Tapi dekat 5 dia tak ada huruf. Bila dia tak ada huruf, dia kira-kira sebagai sebutan berbeza. Jadi bila sebutan yang berbeza, dia tak boleh diselesaikan. Jadi jawapan dia macam mana? Kita salin balik 2A tambahlah dengan 5. Itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni nota. Lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh. Macam biasa cikgu akan tunjukkan dalam 3 contoh. Lepas tu kita akan buat latihan. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu salin 1 minit. Siapa-siapa yang tak sempat salin, sila ambil gambar. Okey. 6.25 cikgu teruskan. Ambil gambar. Screenshot. Screenshot. Okey, cikgu bagi masa lagi ni.
Okey. Dah pukul 6.25. Boleh cikgu teruskan dengan sesi contoh? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, tengok betul-betul contoh. Okey, panjang ni. Panjang ni. Tengok betul-betul. Okey, jadi kita pergi kepada sesi contoh. Cikgu ambil soalan nombor 1. Okey. Jadi ini sesi apa? Ini adalah sesi contoh. Okey, dalam sesi contoh maksudnya cikgu menerangkan macam mana nak selesaikan mendapatkan persamaan dia. Okey. 283. Cikgu salin balik. 283. Tengok betul-betul. Tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Sebelum cikgu pergi lagi jauh. Bila kita nampak ada Z dekat sini, sebenarnya dia ada dia ada nombor berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kalau dia ada Z sahaja dekat situ, sebenarnya dia ada nombor berapa dekat depan? Tak tahu kan? Okey, cikgu teranglah sebab kamu form 1 kan. Form 1 takut-takut ada yang tak belajar lagi. Okey, A tambah A. A tambah A dapat berapa? Siapa Dapat boleh A. bagi tahu? Dapat berapa? A. Salah. A tambah A dapat berapa? B. kita dapat 2A. Dia sebutan yang serupa. Kita tengok sebutan yang serupa. Tengok ni. A tambah A, dia akan dapat A. Dia tak akan berubah pun huruf tu. Kalau kita cakap, dia tak akan berubah pun huruf tu. Okey. Jadi, bila cikgu tunjuk, apa? A tambah A, dia akan dapat 2A. Macam mana cikgu dapat dia 2A? Sebenarnya dia ada nombor 1 dekat sini. 1A tambah 1A. Jadi, macam mana? Kita ambil 1 tambah 1 dapatlah 2. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita tengok 283 tolak Z, sebenarnya dia ada 1 juga dekat sini. Okey, jelas setakat ni boleh faham semua? Boleh. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat ni? Okey, step pertama. Ini adalah langkah. Salinlah langkah. Okey, langkah pertama. Langkah pertama. Apa dia langkah pertama tu? Okey, jadi cikgu terangkan tentang langkah pertama. Cikgu padam ni kejap. Langkah pertama adalah bulatkan sebutan serupa. Bulatkan sebutan serupa. Macam mana nak bulatkan? Okey, bulat je lah. Ambil dua warna yang berbeza. Cikgu bulatkan. Yang ini, yang bulatan biru adalah nombor yang ada huruf Z. Yang bulatan biru, nombor yang ada huruf Z. Itu pertama. Yang kedua, 283 adalah dia nombor sahaja. 11, dia adalah dalam keadaan nombor sahaja. Maksudnya, 283 sebutan dia sama dengan 11. Negatif 1Z, sebutan dia sama dengan 15Z. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu tunjuk contoh. Yang biru ada huruf. Ada huruf. Yang hijau bir pula. Yang biru. Lepas tu yang hijau, cikgu tunjuk yang hijau, dia tiada huruf. Huruf apa yang ada tu? Huruf Z. Huruf Z. Okey, jadi sekarang ni, selepas kita bulatkan, apa yang kita nak buat? Kita pindahkan. Kita nak kena pindahkan. Nak kena pindahkan macam mana? Okey, yang ada huruf. Yang ada huruf, nak pindah ke mana? Kita pindahkan di belah kiri. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kita pindahkan di belah kiri. Manakala yang tiada huruf. Yang tiada huruf.
kita pindahkan di belah kanan. Okey, tengok dulu yang ada huruf. Okey, yang ada huruf mana kiri, mana kanan? Okey, ini adalah bahagian kiri. Salin tahu nota? Ini adalah bahagian kanan. Jadi kita tengok yang ada huruf. Yang ada huruf dekat sini negatif 1Z. Dia dah duduk belah kiri. Jadi kita tulis negatif 1Z. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita tengok pula yang ada huruf 15Z. 15Z ni dekat kanan. Jadi bila dia dekat kanan, kita kena pindahkan ke kiri. 15Z dia dalam keadaan positif 15Z ataupun dia dalam keadaan negatif 15Z. Positif 15Z. Okey, positif 15Z. Pandai. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif. Jadi dia akan jadi negatif 15Z. Cikgu, bukan ke nombor dengan huruf pindah dekat sebelah dia darab jadi bahagi? Ya, dia darab jadi bahagi kalau kamu pindah 15 sahaja. Tapi bila kamu bawa 15 dengan Z, dia adalah tentang positif. Pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Tapi ingat, kalau kamu nak pindahkan nombor dia sahaja, darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Tapi kalau kamu bawa nombor dengan huruf, kita pindahkan, dia jadi positif, jadi negatif. Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Selesailah yang warna biru. Selesailah yang ada huruf. Yang ada huruf, cikgu dah letak belah kiri. Sekarang ni belah kanan. Belah kanan yang tiada huruf. Nombor 11, dia dah tak ada huruf. Jadi kita letak sahaja dia pergi dekat kanan. Okey. Jadi 283 ni dia dekat kiri. Kita kena pindahkan ke kanan. 283 ni dia dalam keadaan positif 283 ataupun dia dalam keadaan negatif 283. Cikgu soal. Positif 283. Ya, okey. Pandai. Jadi bila dia positif, kita pindahkan ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 283. Kita dah pindahkan. Pindahkan ikut apa? Pindahkan ikut sebutan serupa. Cikgu tambah. Ikut sebutan yang serupa. Ni nota-nota cikgu sila salin. Okey. Ada orang dah tingkatan 5 pun dia tak boleh buat lagi ni. Tapi inilah nota dia. Okey. Kenapa kita nak pindahkan ikut sebutan serupa? Kita buka balik nota dia. Ni nota cikgu. Kenapa kita nak pindahkan? Sebab bila kita dah pindahkan di sebutan yang serupa, kita boleh diselesaikan. Nampak ni? Kita boleh selesaikan. Jadi step nombor 3. Selesaikan sebutan serupa. Selesaikan sebutan serupa. Salin. Jadi nak selesaikan sebutan serupa ni macam mana? Kamu kena ada kalkulator sekarang ni. Semua orang kena ada kalkulator. Cikgu pun ada kalkulator. Kamu ada kalkulator tak tu? Ada. Okey, ada. Ni Ada. kalkulator cikgu. Okey. Jadi nak selesaikan, ambil dia punya nombor sahaja. Kita tengok. Kita tengok. Ini nombor yang pertama dekat sini adalah negatif 1. Nombor yang kedua dekat sini adalah negatif 15. Okey, tekan kalkulator negatif 1, negatif 15. Dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 16. Negatif? 16. Ya, kita akan dapat negatif 16. Jangan lupa salin dia punya Z. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni, tolong cikgu tekan kalkulator. 11 tolak dengan 283. Dapat berapa? Negatif 272. Ya, negatif 272.
Maksudnya sampai sini kita dah selesaikan sebutan yang serupa. Kita dah selesai. Ikut langkah. Sebab tu cikgu bagi nota ni. Ikut langkah. Okey. Jadi sekarang ni kita carilah. Kita dah selesaikan sebutan serupa. Step yang keempat, cari nilai huruf. Ada 4 step. Tak susah pun. Awal-awal ni cikgu bagi detail. Jadi nilai huruf dia dekat sini, dia ada Z. Macam biasa bila kita nak Z, bila kita nak Z sahaja, kita kena pindahkan negatif 16. Kita kena pindahkan nombor dia. Jadi tengok kat sini, bila kita pindahkan nombor yang duduk sebelah huruf di dalam keadaan apa? Apakah keadaan bila nombor duduk sebelah huruf? Darab. Ya, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, nampak ni. Dia jadi bahagi per dengan negatif 16. Jadi dekat sini, masing-masing kena tekan kalkulator lah. Ini adalah apabila di dalam keadaan darab. Kenapa di dalam keadaan darab? Kita nampak negatif 16 dengan Z duduk sebelah-sebelah. Kita bukan pindahkan negatif jadi positif. Sebab apa? Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Jadi bila dia duduk sebelah-sebelah, dia adalah tentang darab jadi bahagi. Bukan negatif jadi positif. Dia tentang darab jadi bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 272 per negatif 16. Dapat berapa? 7. Ya, kita dapatlah jawapan dia 7. Ini adalah dia punya nota. Ini adalah dia punya nota. Cikgu nak semua orang yang dalam kelas ni salin nota yang cikgu bagi. Sebab apa? Sebab kita akan pakai langkah yang sama untuk selesaikan soalan seterusnya. Okey. Jadi cikgu bagi masa. Mungkinlah ada yang tengah fokus masa cikgu terangkan tadi, dia tak ada masa untuk salin balik. Okey, cikgu bagi masa. Okey, sila salin dalam masa 2 minit. Yang dah salin ke ataupun ada soalan nak tanya cikgu, tanya cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Kalau tak sempat, ambil gambar. Kalau tak sempat, ambil gambar. Okey, cikgu bagi masa start. Kalau siapa-siapa ada soalan, tanya cikgu. Okey, habis masa. Boleh cikgu teruskan kepada contoh yang kedua? Boleh. Yang lain mana tak dengar suara, boleh ke cikgu teruskan kepada contoh yang kedua? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Step yang sama sahaja. Step yang sama sahaja. Jadi cikgu ambil soalan nombor 2. Cikgu ambil soalan nombor 2. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu pindah ke sebelah sini. Cikgu tak padam tau langkah tu. Cikgu tak padam pun langkah tu. Cikgu pergi kepada soalan nombor 2.
Jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 2. Okey, yang pertama, 7 tambah 16x sama dengan 142 tambah x. Jadi bila cikgu nampak x sahaja, kita boleh letak nombor berapa kalau dia ada satu sahaja huruf? 1. Ya, betul. Kita boleh letak nombor 1. Okey. Step yang pertama, cuba baca sama-sama step yang pertama. Bulatkan sebutan serupa. Ya, bagus. Kita bulatkan sebutan serupa. Warna biru ada huruf. Cikgu bulatkan yang warna biru dengan ada huruf. Yang ada huruf, cikgu bulatkan dengan yang warna biru. Yang tiada huruf, cikgu bulatkan warna hijau. Okey, selesai step pertama. Step kedua, cuba baca sama-sama step kedua. Pindahkan ikut sebutan serupa. Ya, kita pindahkan ikut sebutan serupa ni baca yang warna hitam ni. Jadi kita nak pindahkan ni, kamu kena faham dia ada bahagian kiri dengan dia ada bahagian kanan. Mana kiri dengan kanan tu? Ni cikgu terus buat. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi kita tengok nota. Tengok nota. Nota kita yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi 16x ni dia dah memang duduk belah kiri. Kita tulis 16x. 1x ni dia dah duduk kanan. Jadi bila kita nak pindahkan dia, kita kena tengok simbol dia. Simbol dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 1x. Selesai untuk untuk yang ada huruf. Sekarang kita tengok tiada huruf, kita pindahkan ke kanan. 142 dah memang duduk kanan. Kita tulis balik 142. 7 ni di kiri, kita kena pindahkan dia pergi kanan. 7 ni di dalam keadaan apa? Positif ke negatif dia dekat kiri tu? Positif. Okey, pandai. Dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia dalam keadaan positif, kita nak pindah ke kanan, dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif 7. Okey, sama-sama. Step nombor 3. Cuba baca step nombor 3. Selesaikan sebutan serupa. Okey, seorang je. Mana yang Sebutan lain ni? Sama-sama serupa. lagi sekali. Selesaikan sebutan Selesaikan Ya, selesaikan sebutan serupa. Jadi nak selesaikan macam mana? Kita ambil dia punya nombor sahaja. Kalau sini 16, sini negatif 1. 16 negatif 1. 16 tolak 1. Dapat berapa? 15. Ya, dekat sini kita dapatlah 15x. Sama dengan, okey, seterusnya tekan kalkulator. 142 tolak 7. 142 tolak 7 dapat berapa? 135. Ya, 135. Sampai sini faham ke? Nak dengar suara sikit sampai sini faham ke? Faham. Okey, bagus. Jadi sekarang ni kita pergi kepada step nombor 4. Okey, sama-sama baca apa step nombor 4 tu. Cari nilai huruf. Okey, pandai. Kita cari nilai huruf. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi bila kita tinggalkan X tu sorang-sorang, kita kena alih 15. 15 ni diduduk betul-betul sebelah X. Maksudnya bila nombor dengan huruf duduk sebelah X, dia dalam keadaan apa? Darab ke bahagi? Darab. Darab. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. Pandai. Bagus. Jadi sekarang cuba tekan kalkulator. 135 bahagi 15 dapat berapa? 9. 9. Ya, 9. Inilah jawapan nombor 2. Jadi inilah apa yang kita belajar tadi. Sebab tu cikgu terangkan yang asas tadi. Cikgu terangkan 4 positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Lepas cikgu confirmkan kamu dah faham 4-4 tu, baru cikgu pergi kepada sebutan serupa. Lepas tu kita jawab langkah-langkah sebutan serupa. Jelas ke dua contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham?
Boleh. Okey. Jadi, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin soalan nombor 2. Okey, salin. Mana-mana yang tak sempat tu sila salin. Lepas ni kita akan buat satu soalan. Untuk soalan ni sebab soalan dia panjang, kita akan buat satu-satu soalan. Okey, 1 minit Okey. Okey, habis. Boleh kita pergi kepada soalan yang pertama? Boleh. Okey. Jadi masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat nombor 1. Sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 3. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 3. Betul ke, salah ke, tak apa. Yang penting kamu cuba. Cuba dulu, jangan risau. Sebab lepas ni cikgu akan tunjuk juga jalan kerja yang betul. Yang penting kita cuba dulu. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Cuba buat. Nombor 3 tu cikgu kan? Ya, nombor 3. Okey, yang dah tutup kamera tu sila buka kamera balik. Cikgu nak tengok tengah buat ke tak tu. Cikgu, kena hantar kat WhatsApp cikgu. Dah siap hantar dekat WhatsApp. Cikgu nak tengok. Cikgu. Okey. Okay, cikgu bagi masa Okey, untuk soalan ni cikgu bagi masa berapa minit Tak apa, buat lalu. Cikgu tunggu kamu berapa orang hantar. Okey, buat Aina Husna dapat jawab. Aina Husna Tengah buat. tengah buat. Okey. Darren boleh dengar cikgu Darren? Tak ada. Boleh. Okey. Darren faham ke tu? Cikgu terang nombor 1 dengan nombor 2. Faham. Okey, Darren cuba buat Lepas buat boleh Darren send dekat cikgu, okey? Okey. Okey. Okey, dah Hadian dah buat. Bagus. Aidil pun dah hantar dekat cikgu. Bagus. Cikgu saya bagi tanda tu. Okey, boleh kita tandas.
Okay, cikgu tunggu Pandai. Pandai Aidil. Pandai Salihah. Betul Wah, je. betul. Okay, pandai. Ni siapa ni? Wow, masuk lambat pandai juga. Boleh jawab Cikgu apa namanya? Tak ada jumpa nama. Cikgu tengah check tau. Buat je nanti cikgu check. Pakai calculator tau. Okay, bagus Uzma. Bagus Elisa. Oh, Elisa ke? Bagus Elisa. Cikgu bagi lagi 2 minit je Okay, lagi 2 minit Untuk siapa-siapa yang tak tengah buat tu boleh cuba buat lagi. Cikgu tunggu. Zarif dapat buat Zarif? Jom terjengak. Okay, try. Cikgu bagi masa, jangan risau.
Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Jangan risau untuk siapa-siapa yang tengah buat ataupun kurang faham, kita akan cuba latihan yang seterusnya. Okey, jadi boleh ke cikgu buat soalan nombor 3? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 3. Bila kita tengok kepada soalan nombor 3, langkah dia sama je. Langkah dia takkan berubah. Sekejap cikgu copy paste. Cikgu senang sikit salin, cikgu copy je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada langkah dia. Okey. Jadi, step yang pertama, cikgu salin balik. Setiap step jalan kerja daripada cikgu, kamu tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey. Okey, jangan risau kalau siapa yang salah tu jangan risau. Kita akan buat balik soalan yang lain lepas ni. 148 tambah X sama dengan 20 tambah 9X. Okey, jadi bila dia ada X sahaja, dia sebenarnya ada nombor berapa kalau dia ada X sahaja? 1. Okey, dia ada nombor 1, pandai. Cikgu, kenapa cikgu salin balik? Kan sama je. Cikgu salin balik sebab cikgu nak bulatkan. Cikgu tak nak conteng soalan ni. Soalan ni cikgu tak nak conteng. Jadi lepas ni kita tengok langkah yang pertama. Kita bulatkan sebutan yang serupa. Yang ada biru, bulat ada huruf. Yang biru bulat untuk yang ada huruf. Okey, 1X. Dia ada huruf. Okay, cikgu bulat warna biru. Okey, 9X. Cikgu bulat warna biru. Lepas ni kalau nak kelas kita, kamu belilah pen warna-warni. Senang faham. Okey. Okey, hijau untuk yang tiada huruf. Kita bulat hijau untuk yang tak ada huruf. Kita bulat hijau untuk yang tak ada huruf. Selesai step pertama, selesai. Step pertama dah buat dah. Okey, itu sahaja step pertama. Senang je. Yang ada huruf kita bulatkan pakai warna biru, yang tiada huruf kita bulatkan pakai warna hijau. Kod-kod kalau kamu ada warna lain, kamu gunalah warna lain. Okey, selesai. Okey, cikgu buat pula step nombor 2. Pindahkan ikut sebutan serupa. Dia ibarat apa? Dia bagi kita suruh dia jumpa kawan dia. Yang ada huruf duduk belah kiri. Cikgu petakkan ni. Cikgu petakkan supaya kamu nampak mana bahagian kiri. Dan cikgu petakkan supaya kamu nampak mana bahagian kanan. Untuk yang ada huruf, dia duduk kiri. Yang 1X ni dah memang duduk kiri. Jadi kita salin balik 1X. Yang 9X ni duduk kanan. Jadi untuk ada huruf jangan bagi dia duduk kanan. Dia kena pindah ke kiri. 9 ni dia dalam keadaan positif ke negatif? Cikgu soal kamu. Positif. Positif. Bila dia positif belah kanan, positif alih ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 9X. Itu cara dia. Sama dengan kita dah selesai dah untuk yang ada huruf. Kita buat pula untuk yang tiada huruf. Yang 20 belah kanan. Jadi kita salin dah 20 dekat situ sebab apa? Sebab dia tak ada huruf dan dia dah memang duduk belah kanan. Jadi tak ada masalah, boleh terus salin. Tapi yang 148 ni dia duduk kiri. Jadi bila dia duduk kiri, kita kena alihkan dia pergi kanan. Jadi kita kena tengok 148 ni dia positif ke dia negatif? Positif. Ya, dia positif. Bila positif kita pindahkan ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 148. Jadi, bila kita dah pindahkan ikut sebutan serupa, selesai step nombor 2. Step nombor 3, kita selesaikan sebutan serupa tu. Okey, untuk yang confused, sila pakai calculator. Sebab apa? Sebab ada still lagi, takut kamu tercuai bila melibatkan positif dengan negatif. Okey, cikgu tunjuk. Nombor yang pertama, nak selesaikan ni. Ini nombor 1.
Ini nombor 9. Tapi kamu jangan lupa 9 ni dia ada negatif. Negatif 9. Cuba tekan kalkulator 1 tolak 9. Dapat berapa? 8. Salah. Negatif 1 8. tolak 9. Negatif Ya, 8. dia akan jadi negatif 8. X jangan lupa. Sebab tu cikgu suruh tekan kalkulator 1 tolak 9. Okey. Tekan kalkulator pula 20 tolak 148. Dapat berapa? Negatif 128. Okey, pandai. Negatif 128. Okey. Jadi daripada sini kita dah buat step nombor 3. Kita dah selesaikan sebutan serupa. Yang step nombor 4 yang terakhir. Macam kita belajar semalam. Macam kita belajar hari Sabtu. Cari nilai huruf. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, X ni kena duduk sorang-sorang. Jadi bila X tu duduk sorang-sorang, kita kena alihkan negatif 8. Jadi negatif 8 bila dia duduk sebelah X, dia dalam keadaan apa? Darab. Ya, dia dalam keadaan darab. Jadi bila darab pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bagi. Iya. Sekarang ni kita tekan kalkulator, tekan sebiji 128. Negatif 128 per ataupun bahagi negatif 8. Dapat berapa? Negatif 16. Salah. Cuba tekan betul-betul. 16 je. 16 sahaja. Okey, bagus. Jadi inilah jawapan nombor 3. Selesai step nombor 4. Jadi bila kita dah selesai nombor 4, selesai nombor 4 semua, jadi kita dapatlah jawapan kita. Kenapa cikgu suruh hantar juga? Cikgu suruh kamu hantar dekat WhatsApp supaya cikgu dapat tengok kamu salah dekat langkah nombor berapa. Jadi contoh, ada kawan kamu salah dekat langkah nombor 2. Jadi cikgu bagi je lah tahu. Cek langkah nombor 2. Nanti dia tinggal cek langkah nombor 2. Okey, boleh faham ke untuk soalan nombor 3 ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada contoh. Kita dah buat soalan ni dah. Kita dah buat soalan ni je sampai habis kelas. Kelas kita pun tinggal sikit, tinggal 20 minit je. Okey, jadi masing-masing selesaikan soalan nombor 4. Cikgu zoom sekejap. Okey, berdasarkan yang cikgu bagi masa untuk kamu cuba selesaikan soalan nombor 4. Cuba buat dan hantar dekat cikgu. Apa tu? Kan tolong kunci tombol pintu tu. Wow, lajunya. Siapa ni? Nur Aina Husna. Pandai. Bagus. Laju. Okay, untuk yang lain, cikgu ada masa lagi. Cuba buat adalah masa lagi 4 minit. Cikgu. Hantar Ya? WhatsApp cikgu yang ni. Itu yang tadi lah. Hantar Apa? WhatsApp. Oh, itu yang tadi ke? Okey. Cikgu tak baca lagi. Okey. Cuba buat yang seterusnya. Cikgu mana cikgu? Nombor 4 je. Nombor 4 yang cikgu petakkan tu. Nanti kat WhatsApp cikgu.
Cikgu boleh pakai kalkulator je kan? Boleh pakai kalkulator. Ya. Baru busuk kan? Okey, dah ada yang dah dapat. Oh, Elisa. Bagus. 11, 17, 17 tolak 100. Okey, pandai Elisa. Orang yang pertama. Bagus. Oh, bagus Aidil. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit. Okey, bagus Nasuha, betul. Cikgu terbagi ni pula. Ish. Okey, 2 minit lagi. Hantar kat cikgu Okey, betul. Ni siapa namanya? Bagus. Bagus Salihah. Okey, lagi 1 minit.
Okey. Bagus Uzma, pandai. Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan soalan nombor 4. Lepas tu cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Okey, bagus. Ada Ashfa Damia. Okey, bagus. Okey, Aidil, Izhafi, Izhana mana? Izhana. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kita punya lesson dengan soalan nombor 4. Okey, boleh tengok kepada soalan nombor 4. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 4. Lepas ni kita akan buat satu lagi soalan nak bagi kamu kukuh betul-betul. Ada yang lagi tersilap pindah. Okey. Tengok, kita akan buat satu atau dua soalan lagi ataupun satu soalan sahaja berdasarkan masa. Okey, jadi boleh tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, boleh ke cikgu mula buat dekat depan? Boleh. Okey, tengok ni. 157 tambah Y sama dengan 11Y tambah 17. Okey, jadi bila dia Y sahaja, cikgu boleh letak nombor apa dekat depan Y tu? 1. Ya, 1. Okey, tengok betul-betul cikgu buat. Okey, kita tengok pula langkah pertama. Bulatkan sebutan serupa. Sebutan serupa ada dua. Satu yang ada huruf, satu yang tiada huruf. Jadi cikgu ambil bulatan warna biru untuk ada huruf. 1Y dengan 11Y. Okey, yang mana-mana tak dapat salin. Salin. Okey, cikgu dah dapat dah bulatan yang pertama. Cikgu pergi pula kepada bulatan yang kedua. Bulatan kedua adalah yang tiada huruf. Yang 157 nampak? Dia terus tulis 157 sahaja. Dia tak tulis pun huruf lain. Dan 17. Nampak? Kita dah bulatkan. Maksudnya kita dah kategorikan mana satu sebutan yang ada huruf dengan mana satu sebutan yang tiada huruf. Okey, sampai sini jelas ke masing-masing? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Kita nak pindahkan ikut sebutan serupa. Yang ada huruf duduk belah kiri. Yang tiada huruf duduk belah kanan. Jadi, cikgu nak buat step nombor 2. Ramai yang silap di step nombor 2. Okey, kita tengok betul-betul step nombor 2. Untuk mudah kamu faham, cikgu akan tunjuk dulu mana kiri, mana kanan. Cikgu petakkan ni. Bukan saja-saja supaya kamu nampak mana bahagian kiri. Lepas tu cikgu nak kamu nampak mana bahagian kanan. Okey, jadi kita tengok kepada yang ada huruf duduk belah kiri. 1Y ni dah memang duduk belah kiri. Jadi kita terus tulis 1Y. Yang di kanan ni ada 11Y. Jadi kita kena pindahkan 11Y daripada kanan pergi kiri. Kita bila nak kena pindahkan 11Y, kita kena faham 11Y itu dalam keadaan apa? 11Y positif 11Y ke negatif 11Y? Positif. Okey, pandai. Positif. Jadi kita cek sama ada dia positif ke negatif. Kalaulah 11Y ni positif, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 11Y. Sama dengan 17. Macam mana? Tengok pula. Yang tiada huruf duduk belah kanan. 17 ni dah memang duduk belah kanan. Jadi cikgu salin balik 17. Yang di kiri 157 ni kita kena pindah ke kanan. Jadi kita nak pindah, kita tengok dia positif ke negatif. 157 ni positif 157 ke negatif 157? Positif. Ya, pandai. Dia positif. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 157. Pandai. Jadi dekat sini, untuk pindahkan ikut sebutan serupa ni, dia sama ada dua je. Sama ada positif pindah sebelah jadi negatif
ataupun negatif pindah ke sebelah jadi positif. Okey, jelas ke untuk soalan langkah nombor 2 ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Sekarang ni, kita tengok pula step nombor 3. Selesaikan sebutan serupa. Kita nak selesaikan sebutan serupa. Ni kita dah bahagikan dah. Kita dah pindahkan ikut sebutan serupa dia. Jadi nak selesaikan, cikgu tulis nombor 1 dekat belah bawah. Cikgu tulis 11 ni, cikgu tulis 11 sebab negatif ni 11 punya. Jadi cikgu tulis tolak 11. Tekanlah kalkulator. 1 tolak 11 dapat berapa? Negatif 10. Ya, kita dapat negatif 10. Maksudnya kita selesaikan dia punya nombor. Yang huruf kita jangan lupa salin. Negatif 10Y. Sama dengan. Jelas ke sampai negatif 10Y itu boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, sekarang kita selesaikan pula. 17 tolak 157. Tekan dalam kalkulator. Tekan dalam kalkulator. Dapat berapa? Negatif 140. Ya, negatif 140. Jadi kamu kena ingat, di step nombor 3, sila pakai kalkulator. Step nombor 3, sila pakai kalkulator. Okey, lepas tu kita pergi kepada step yang nombor 4. Cari nilai huruf. Cari nilai huruf. Huruf kita sekarang adalah Y. Jadi kita kena tinggalkan Y tu sorang-sorang. Jadi bila kita nak tinggalkan Y tu sorang-sorang, kita kena alihkan negatif 10. Jangan alihkan 10 saja. Dia negatif ni adalah milik 10. Kamu kena bawa dia. Jangan alihkan 10 saja sebab negatif tu 10 punya. Jadi bila kita tengok negatif 10, nombor duduk sebelah huruf Y. Nombor dan huruf duduk sebelah-sebelah. Dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab bila kita pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya. Jadi dekat sini kita selesaikan negatif 140 per dengan negatif 10. Cuba tekan kalkulator. Sampai sini tekan kalkulator. Negatif 140 bahagi negatif 10. Dapat berapa? 14. Ya. Inilah jawapan nombor 4. Jelas ke semua macam mana cikgu selesaikan nombor 4 tu? Boleh faham kah? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan jawab soalan yang terakhir untuk petang ni. Nak habis dah kelas kita. Nak habis dah. Jadi bila kita nak jawab soalan yang terakhir ni, kita pastikan kita betul. Kita buat ikut langkah yang cikgu ajar dekat depan. Okey. Jadi kita akan jawab soalan nombor 5. Okey, berdasarkan berapa dah cikgu buat dekat sini? Ada 4 dah. Berdasarkan contoh dan penerangan cikgu di soalan nombor 3 dan 4. Masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 5. Okey, cuba buat soalan nombor 5. Cikgu bagi 5 minit. Cikgu buat nombor 5 tu cikgu jawab. Iya, betul nombor 5.
Iya, sama kot. Dah cikgu. Okey, bagus. Okey, kita tunggu lagi 3 minit. Bagi peluang kawan-kawan yang lain buat. Okey, tengah buat lagi kot. Cikgu bagi lagi 1 minit. 1 minit lagi. Buat buat. Okey, bagus. Tujuh 24, cikgu akan terus buat nombor 5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, jadi kita buat terus nombor 5. Boleh cikgu mula buat soalan nombor 5? Boleh. Okey, ni dah soalan yang terakhir dah. Kelas kita pun berbaki 6 minit sahaja lagi. Jadi cikgu sebenarnya harap kamu dapat jalan kerja yang cikgu tunjuk dekat depan. Siapa-siapa yang tak dapat, tengok betul-betul soalan ni. Okey, pertama cikgu bulatkan sebutan serupa yang ada X, yang ada X. Yang kedua, cikgu bulatkan yang tiada huruf. Nampak dah ada 2 bulatan dekat situ. Okey. Seterusnya, cikgu pindahkan sebutan serupa dia. Yang ada huruf belah kiri. Yang tiada huruf duduk belah kanan. Ada huruf negatif 1 X, dia duduk belah kiri. 5X ni dia duduk kanan. Kita nak dia duduk kiri. Jadi kita pindahkan dia. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 5X. Selesai untuk huruf. Kita pergi pula kepada nombor 4. 4 nombor sahaja. Bila nombor sahaja, yang tiada huruf kita pindah ke kanan. Jadi yang ni 4 ni dah memang duduk belah kanan. Untuk belah kiri 118 di dalam keadaan positif 118 atau negatif 118. Positif. Positif, pandai. Jadi bila positif kita pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 118, pandai. Jadi untuk step yang seterusnya, kok ada yang masih keliru. Siapa yang masih keliru, guna kalkulator dekat sini. Cara dia macam mana? Tulis sahaja nombor dia. Contoh, yang ini nombor dia apa? Negatif 1, tulis dekat bawah. Yang ni nombor dia apa? Negatif 5, tulis dekat bawah. Cuba tekan kalkulator negatif 1, negatif 5, dapat berapa? Negatif 1, Negatif negatif 4. 5. Salah. 4. Cuba tekan. 4 je.
Negatif 1, negatif 5. Cuba tekan dalam kalkulator dapat berapa? Negatif 6. Iya, kita akan dapat negatif 6. Tekan je sebiji yang ni. Negatif 1 dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif 6. Lepas tu X, kita salin sahaja X. Itu cara dia. Kita keluarkan nombor. Kita keluarkan nombor. Nombor dekat sini adalah negatif 1. Nombor yang seterusnya adalah negatif 5. Lepas tu kita tekan sahaja dalam kalkulator. Seterusnya selesaikan 4 tolak 118. 4 tolak 118 dapat berapa? Negatif 114. Negatif 114. Jadi kena ingat negatif tu penting. Negatif adalah penting. Sebab apa? Sebab negatif 5 dengan positif 5 sama ke negatif 5 dengan positif 5 nilai dia? Tak. Ya, dia tak sama nilai dia. Okey. Jadi dekat sini carilah X. Kita kena pindahkan negatif 6 ke sebelah. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Pandai. Bahagi. Okey, betul. Okey, jadi dekat sini negatif 114 per negatif 6. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 19. Salah. Cuba tekan kalkulator lagi sekali. Negatif 20. Salah. Negatif 114. Tekan dalam kalkulator betul-betul. Negatif 114. 19. Iya, kita dapat 19. Jadi hati-hati. Mungkinlah kamu betul dah, kamu dah boleh faham dah cara dia yang cikgu terangkan dekat depan. Kamu dah salin dah langkah-langkah dia. Cumanya kamu tersilap tekan kalkulator. Satu je simbol kamu tersilap tekan kalkulator, jawapan tu salah lah jadinya. Okey. Jadi kita dah nak habiskan dah kelas kita. Cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Lagi 2 minit ni bagi cikgu tengok sikit muka kamu semua. Tengah buat apa tu. Okey, mana lagi? Mana lagi? Darren ada dah. Okey. Mana lagi? Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Jelas tak cikgu ajar pada petang ni? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Jadi lepas ni cikgu bagi homework. Kalaulah kamu malu-malu ataupun ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu kan. Nanti bila ragu-ragu buat homework lepas tu hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Itu je. Okey. Zarif okey ke kelas petang ni Zarif? Okey. Okey. Ashraf Irfan macam mana Ashraf Irfan? Okey. Cikgu daripada tanya Ashraf Irfan, saya bagi tanya Izafi. Tiba-tiba dia tertidur. Ya ke? Tu Izafi tu tertidur. Oh. Okey. Uzma macam mana Uzma? Boleh jelas semua Uzma? Boleh. Elisa macam mana Elisa? Okey Elisa. Okey, cikgu. Okey. Jadi cikgu harap semua jelas. Nanti kalau kamu confused, kamu boleh tengok balik rakaman ni. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada petang ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas komitmen ditunjukkan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.